dalam darah. Okay, kita dah belajar sebelum ni macam mana pengosmo kawal aturan berlaku yang melibatkan hormon, dua jenis hormon iaitu ADH dan juga aldosteron. Okay, so hari ni saya akan teruskan dengan pengawal aturan aras gula dalam darah. So sebenarnya ini adalah ulangan sahaja daripada form 4 kamu dah belajar sebelum ni. So macam mana homeostasis itu bertindak ataupun homeostasis itu menjalankan homeostasis berlaku dalam badan kita, di mana kita tahu homeostasis adalah kawal atau kondisi ataupun kawal atau faktor kimia dan faktor fizikal yang ada dalam badan supaya kamu punya sel-sel itu boleh menjalankan aktiviti secara optimum. Antara faktor yang paling penting kat sini adalah gula dalam darah lah. So sekiranya ada kenaikan ataupun penurunan gula dalam darah, dia akan ada satu mekanisme di mana kita panggil mekanisme itu sebagai kita panggil mekanisme negative feedback mechanism ataupun kita panggil negative feedback mechanism lah. Okay, negative feedback mechanism dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita panggil saya lupa apa punya nama dia, negative feedback mechanism tu. Okay, so hari ni saya akan write down apa poin penting untuk apa yang kamu perlu tahu tentang negatif, suap balik negatif. Sorry, dalam bahasa Melayu kita panggil suap balik negatif. Dalam bahasa Inggeris kita panggil negative feedback mechanism. Okay, so kalau kita lihat kepada pengawal aturan, dia melibatkan dua jenis hormon. Kita panggil hormon itu sebagai insulin dan lagi satu kita panggil dia sebagai glukagon. Ini dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita panggil glukagon lah. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil glukagon, dalam bahasa Melayu pun glukagon juga, ejaan sahaja berbeza. Okay. Alright, so kalau kita lihat kepada operasi ataupun macam mana suap balik negatif ini berlaku. Okay, so dia ada dua jenis kat sini dua jenis hormon iaitu insulin dan glukagon. So kalau kalau kita lihat kepada struktur pankreas itu sendiri ada dua bahagian. Dia ada bahagian alfa dan bahagian beta. Okay, alfa tu kita panggil sebagai dalam sel dalam pankreas tu kita panggil sel Langerhans ataupun Langerhans cell. Ejaan dia macam ni, Langerhans. Okay, Langerhans cell. Ini Langerhans cell. So ini adalah sel-sel yang ada dalam pankreas. So kita ada dalam sel Langerhans ni dia ada alpha cell dengan beta cell. Alpha cell dia akan merembeskan hormon glukagon. Okay, ini glukagon ni ini alpha cell. Alpha cell yang rembeskan. Kalau insulin ni beta cell yang rembeskan. Faham atau tidak? Okay. So macam mana berlaku pengawal aturan gula dalam darah ini? Okay, macam mana gula dalam darah kita dikawal atur supaya sentiasa dalam keadaan normal. So ini yang berlaku. Okay, apabila aras glukosa dalam darah menjadi tinggi. Okay, bila aras glukosa menjadi tinggi, saya akan share kat kamu. Sorry kejap saya panjang. Oh ya ni. Boleh nampak tak slide saya? Okay. So ini yang berlaku. Okay. Boleh nampak Kalau tak nampak bagi tahu. Ini dalam bahasa Inggeris lah, dalam bahasa Melayu kamu translate saja. Okay. So
apabila kamu makan ni kita tahu bila dia menyebabkan makanan kamu itu dipecahkan menjadi glukosa dan glukosa itu diserap dan menjadi tinggi dalam darah. Okay, so bila kalau glukosa menjadi tinggi dalam darah, apa yang terjadi adalah pankreas bahagian beta. Okay, sel pankreas bahagian beta sel itu akan menghasilkan hormon insulin. Okay, ini selalu masuk esei. Okay, so apa insulin buat? Dia ada 3. Okay, ini semua berlaku dalam hati. Okay, proses ini semua berlaku dalam hati, bukan berlaku pada pankreas. Pankreas hanya menghasilkan hormon sahaja, menghasilkan insulin sahaja. Proses metabolisme itu semua berlaku dalam hati. So apa hati buat? Sel hati itu akan gunakan glukosa itu untuk respirasi. So dia akan gunakan, kita tahu hati ini adalah satu organ assimilation ataupun asimilasi, di mana dia akan tahu, oh kita punya badan berapa banyak kita punya glukosa yang ada, glukosa yang diperlukan. So apa yang terjadi, dia akan bagilah kepada sel-sel kamu untuk menjalankan proses respirasi. So glukosa yang ada itu akan ditukarkan menjadi tenaga untuk dalam proses respiration ataupun cell respiration. Next, apa yang dia buat adalah sel hati juga akan tukarkan, insulin ini akan tukarkan glukosa yang berlebihan ini menjadi glycogen. Okay, glycogen. Nampak? Alright, so kamu nampak liver cell absorb glucose from blood to form a glycogen. Okay, so daripada dia akan tukar glukos ini menjadi glycogen and then it will be stored in the liver. Okay, yang ketiga adalah dia akan pastikan sel-sel kamu itu akan dia akan simpan glycogen berlebihan. Glycogen ni ada tahap dia sendiri. So glycogen ini kalau berlebihan, dia akan tukarkan glycogen yang berlebihan ini menjadi lemak. So ini cara hati macam mana homeostasis itu berlaku di dalam hati. Boleh faham untuk glukosa? Boleh faham Sekiranya kamu puasa ataupun kamu exercise, so kamu akan gunakan gula dalam darah kamu tu untuk proses respirasi untuk menghasilkan tenaga. So blood glucose level kamu akan drop. Okay, bila glucose level drop, okay, bila dia kurang daripada normal level, apa yang berlaku adalah sel pankreas bahagian alpha ini akan menghasilkan hormon glukagon. Okay, glukagon. Okay, kamu nampak kat sini, dia akan rembeskan hormon glukagon. Pankreas yang hasilkan. Tapi berlaku di mana? So apa yang terjadi adalah glukagon ini akan menyebabkan sel hati ini menukarkan glycogen yang kamu simpan ini menjadi glukos. Okay, menjadi glukos. Kemudian tisu adipos, lemak-lemak kamu yang kamu simpan tadi, yang tukarkan tadi, akan dimetabolismakan untuk menjadi tenaga. So apa terjadi apabila mekanisme ini berlaku? Blood glucose level ini akan menjadi normal. Boleh faham? Okay, alright. Sekiranya kamu kurang perembesan insulin. Okay, insulin ini dirembeskan oleh pankreas dan kalau tindakan ini sel pankreas kamu rosak, okay, akibat pengambilan gula yang berlebihan, okay, menyebabkan kecacatan dalam penghasilan insulin. So insulin, kalau kamu kurang penghasilan insulin, menyebabkan berlakunya satu situasi kita panggil sebagai diabetes mellitus. Kencing manis. Kita tak guna perkataan kencing manis. Kita guna perkataan diabetes mellitus. Alright? Ejaan kena betul. Okay? Alright. Ada masalah?
Okay, kadang-kadang kita boleh cek juga aras glukosa ini melalui air kencing. Kenapa kita boleh cek glukosa ni melalui air kencing? Okay, sekiranya aras glukosa ini tinggi, dia akan menyebabkan dia terturas lah. Kan kita tahu proximal convoluted dalam proses ultraturasan ataupun ultrafiltration, semua bahan akan terkeluar, betul? Glukos pun akan terturas sekali. Namun, disebabkan oleh proximal convoluted tubule tidak boleh kembalikan glukosa itu ke dalam kapilari darah ataupun glukosa itu tidak boleh diserap semula. Glukosa ini akan tidak dapat akan disingkirkan melalui air kencing. Sepatutnya glukosa tidak boleh disingkirkan melalui air kencing. Namun sekiranya aras glukosa kamu tinggi, menyebabkan glukosa itu tidak boleh diserap semula. Okay, so sebab itu dalam air kencing akan ada boleh cek kadar gula. Okay, boleh faham. Alright, next adalah perkataan hyperglycemia dan hypoglycemia. Okay, alright. So, bila kamu tinggi gula dalam darah, kita panggil situasi itu sebagai hyperglycemia. Manakala sekiranya kamu punya gula dalam darah rendah, kita panggil hypoglycemia. Okay, ejaan tolong refer hyperglycemia dan hypoglycemia. Okay, alright. Ada masalah? Okay, kita boleh bandingkan hyper dengan hypo. Hyper adalah disebabkan air gula dalam darah dia terlampau tinggi. So, menyebabkan dia, hypoglycemia and hyperglycemia. H-Y-P-E-R. Kejap saya akan type. Okay, saya akan type hypoglycemia. Hypoglycemia. Ini hypo, tulis tukar saja hyperglycemia. Hyper ni gula kurang, hyper gula lebih. Hyper gula lebih. Alright, gula lebih. So orang yang lebih gula ni dia akan rasa haus. Yes. Kalau hypoglycemia and hyperglycemia is the terms used for hyperglycemia is another term for diabetic mellitus. Untuk adalah sejenis term lain untuk kita explain tentang diabetes. Okay, orang yang ada penyakit diabetes. Okay, hyperglycemia. Okay, boleh juga kalau kamu tak nak guna diabetes, kamu guna hyperglycemia. Okay, hyperglycemia adalah condition di mana gula dalam darah itu menjadi tinggi. Hypoglycemia apabila gula dalam darah itu menjadi rendah. Alright, terlampau rendah. Alright, any problem? Ada pertanyaan tak? Sekiranya kamu, yang mana lebih bahaya? Hypo ataupun hyper? So kalau kita lihat kepada hyper dan hyper ni gula dalam darah tinggi, dia kurang hormon insulin, betul? Namun sekiranya kamu dapatkan hormon insulin itu, injection hormon insulin ataupun ubat, tak ada masalah. Okay? Kamu just boleh suntik hormon ini untuk kurangkan gula dalam darah. Namun sekiranya terlampau banyak insulin ini disuntik, dia boleh menyebabkan hypoglycemia lah. Hypoglycemia ni lagi bahaya. Dia terus pengsan. Okay? Orang yang hyper dengan hypo lagi bahaya. Okay? Hypo ni dia terus jatuh sahaja sebab kurang gula darah. Dia terus jatuh pengsan saja. Okay, hypo. Okay, ada masalah? Okay. Boleh saya teruskan? Boleh ingat yang ini selalu masuk keluar essay, so kena ingat Okay, next saya terus kepada pengawal aturan suhu dalam badan. Okay, saya akan gunakan this PowerPoint. Saya tutup PowerPoint ni. Okay, saya akan share kamu PowerPoint baru.
PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint daripada kalau saya boleh dapatkan daripada internet sahaja. So nanti nanti saya akan share. Sekejap, Right, next. Share. Saya akan share satu PowerPoint lah. Okay. Okay, PowerPoint ni dalam bahasa English. So saya akan translatekan kepada bahasa Melayu lah supaya kamu boleh faham dengan lebih bagus, ataupun ada yang dalam bahasa Inggeris ada masalah, yang jawab dalam bahasa Inggeris kamu boleh gunakan. Ini nota ni saya dapat dalam internet saja. So it's a very good notes. Nanti saya akan share link dia, okay? Alright, so this is how kat sini kita akan lihat kepada ni dua ni, okay, di bawah ni. Describe the regulation of body temperature, and also another one is the last one lah. Kita lihat kepada regulation of body temperature. Hari ini kita akan lihat regulation of body temperature. Boleh nampak Okay, so kalau kita lihat kepada body temperature ini, alright. So kita punya manusia, the human needs to control our body temperature. We have to maintain our body temperature. It's about around 37 degrees Celsius. Even though ada suhu, walaupun suhu itu berubah, kita mesti maintain body temperature kita 37 degrees Celsius. Okay, 37 degrees Celsius. Ini bukan suhu yang luaran suhu dalaman kita mesti 37 degrees Celsius. Kalau kita belajar lebih biologi, kita ada dua jenis suhu, suhu di luar dan suhu core, suhu di asas kita. Suhu asas kita adalah 37 darjah Celsius. Tapi suhu luar, contoh bila cikgu tembak, kamu tembak pula. Sukat ataupun measure your temperature outside itu, kamu akan nampak dia kurang sikit. Tapi dia tak boleh kurang sangat. Kalau tiba-tiba kamu pergi sekolah esok, cikgu check kamu punya temperature 32 degree Celsius, kamu suruh cikgu check balik. Sebab kalau 32 degree Celsius itu bukannya manusia, kamu mayat. Okay, sudah mati. Okay, so kalau kamu check mesti lebih daripada 36 degree Celsius. Okay, 36 degree Celsius below 37 degree Celsius. Okay, alright. Alright, so in controlling, dalam control, so kita mesti kawal atur. Pengawal aturan suhu badan mestilah dalam julat yang normal. Kenapa perlu dalam julat yang normal? Supaya sel dalam badan kita boleh berlaku metabolisme. Sebab kita tahu dalam sel kita, dalam badan kita ada enzim. So enzim ini hanya boleh bertindak secara optimum pada suhu 37 degree Celsius until 40 degree Celsius. Lebih kurang dia tak aktif, lebih dia akan denatured. Okay, alright. So kalau kita tengok kepada terms ini, dalam bahasa English kita panggil thermoregulation, dalam bahasa Melayu kita panggil pengawal aturan suhu badan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil thermoregulation. So how we keep and maintain a steady body temperature? So kita ada mammals. Okay, dalam mammals ni kita ada endothermic, kita ada homeothermic. Okay, kita ada endothermic. So endothermic adalah warm blooded. Sebab so bila warm blooded ni macam manusia, kita adalah mammal, so we can regulate our own body temperature. Manakala, okay, tadi saya dah sebut kenapa kita perlu kawal atur suhu badan kita supaya kita boleh provide optimum condition for enzyme catalyzed reaction to be carried out, supaya badan kita boleh menjalankan proses metabolisme yang dimungkinkan oleh enzim. Okay, alright. So kita boleh lihat tadi saya dah sebut kan, kita ada core body temperature. Range body temperature is about here. Okay, 37 degrees, 36 until 37. Okay.
Kalau dalam keadaan cool pun kamu akan nampak kat sini 36, 37. Dia core ni yang tengah. Core ni yang tengah So in human, it is the core body temperature which is maintained by homeostasis. Dalaman sahaja yang dikawal atur oleh homeostasis. Luaran tidak dikawal atur oleh homeostasis. Okay. So this is body temperature. So kalau kamu lihat normal body temperature is 37 degrees Celsius. Kalau above 37 degrees Celsius, the denaturation of enzyme can be occur and then block the metabolic pathway. So maksudnya enzyme akan ternyah asli dan metabolic pathway itu tidak boleh berlaku. Sekiranya temperature itu below 37 degrees Celsius, dia akan slow down metabolism and then it will affect the function of your brain. Boleh faham? Okay. Now, this is body temperature control. Okay. So here, the hypothalamus act as a thermostat and receive nerve impulse from heat and cold thermoreceptor. So hypothalamus ini bertindak sebagai thermostat di mana dalam hypothalamus ini terdapat thermoreceptor yang boleh mengesan perubahan suhu dalam badan. So thermoreceptor ni ada dua lah, sama ada reseptor sejuk dan reseptor panas, panas pula, haba yang berada di permukaan kulit, pada kulit di mana dia boleh mengesan perubahan suhu. Okay? Kamu lihat di sini, there are also receptor in hypothalamus called central thermoreceptor. Selain daripada thermoreceptor yang ada pada skin, thermoreceptor juga ada pada reseptor juga ada pada hypothalamus, kita panggil central thermoreceptor. Thermoreceptor pusat. So what happened this one? This thermoreceptor will detect the changes in the body temperature. Alright. Okay, this is the skin structure. Alright, so you have to remember this. So this is blood capillary, this is hair follicle, and then hair follicle ini dikawal follicle ni follicle rambut lah, kita panggil follicle rambut. So ini adalah sebum, sebaceous gland. And then kita ada sweat gland. Okay, sweat gland adalah kelenjar peluh. And then we have hair shaft kat sini. And then kita ada muscle lah, dikawal atur oleh erector muscle. Ataupun erector muscle kita panggil sebagai otot regam. Okay, otot regam. Okay. Alright, so what happened when it's hot? Apa yang berlaku sekiranya kamu panas? Bila kamu punya panas, apabila suhu badan itu meningkat melebihi 37 degrees Celsius ataupun kamu berada dalam persekitaran yang panas, apa yang berlaku adalah the suhu the temperature ini, suhu ini akan dikesan, akan detected by thermoreceptor in the hypothalamus and also in the skin. Pada kulit kamu akan rasa lah, kamu akan rasa. Kemudian thermoreceptor ini akan menjana impulse. So it will generate impulse dalam bentuk neuron afferent ke bahagian thermoregulatory center yang berada dalam hypothalamus. Kita panggil ini sebagai pusat kawal atur suhu yang berada di kawasan hypothalamus. Boleh? Okay. Ada masalah? Okay. Kalau kamu rasa panas, okay, kamu akan suhu meningkat lah. Bila suhu meningkat ataupun suhu badan kamu meningkat ataupun sekitaran luar menjadi panas, yang ini yang berlaku lah. Okey, apa yang berlaku? Kamu nampak perkataan, nampak tak? Trigger effector. So, pusat kawal atur itu akan menghantar impuls kepada effector. Effector kat sini
dia ada dua efektor, secara fizikal dan secara metabolisme. Untuk efektor secara fizikal, dia akan hantar impuls ini kepada 3 bahagian, iaitu dia akan hantar kepada kapilari darah, blood capillary, and then dia akan hantar kepada your otot regang. Okay, otot regang is the erector muscle. Okay, and then yang ketiga adalah kelenjar peluh, sweat gland. So this is what happened. So when your body temperature increases, the effector will react. Dia akan bertindak balas dengan berlakunya vasodilation. Dalam bahasa Melayu kita panggil pemvasodilatan. Okay, pemvasodilatan, di mana kamu punya otot itu akan mengembang, otot kapilari itu mengembang, diameter dia akan bertambah. So bila diameter dia bertambah, kamu akan nampak dia akan mendekati bahagian kulit. So bila dia mendekati bahagian kulit, menyebabkan lebih banyak haba disingkirkan ke persekitaran. Kita panggil apa? Vasodilation ataupun pemvasodilatan. Yang kedua adalah sweating. Kelenjar peluh kamu akan mengeluarkan lebih banyak peluh, di mana melalui pengeluaran peluh, haba akan dihilangkan ataupun akan diriliskan ke persekitaran dan kulit akan mengalami kesan penyejukan. Betul tak? Bila kamu peluh, kamu rasa sejuk. Okay, kamu akan rasa sejuk selepas kamu berpeluh. Okay, sebab dia ada kesan penyejukan. Dan yang ketiga, otot regang. Ini hair lie flat. So apa maksud hair lie flat? Kamu akan nampak kulit tadi. Kamu nampak kan hair ataupun bahagian rambut kulit itu, dia ada satu muscle. Dia ada otot regang, kita panggil erector muscle. So apa yang berlaku, otot regang ini akan mengenduk, menyebabkan hair ini, rambut ini akan condong ke bahagian permukaan kulit. Yes. Okay. Alright. Dia akan condong, dia akan bila dia condong saja, kuranglah udara yang terperangkap di antara rambut ini, menyebabkan lebih senang haba dilepaskan keluar. Boleh faham atau tidak? Okay? Ini mekanisme yang berlaku, dan apabila mekanisme ini berlaku, okay, boleh faham? So bila kamu keadaan panas, kamu boleh lihat badan kamu tak akan menggigil pun, betul? Maksud kat sini otot rangka kamu tidak akan mengecut atau mengenduk. Okay, maksudnya dia akan kurangkan pergerakan. So sebab bila dia lebih pergerakan, lebih banyak haba akan dijana. Okay, kemudian kamu punya kelenjar thyroid gland kamu mengawal atur metabolisme, betul? So bila kamu dalam keadaan panas ataupun suhu menjadi tinggi, kelenjar thyroid ini tidak akan dirangsangkan. It will not be stimulated to produce thyroxine because dia perlu pastikan kadar metabolisme kamu rendah supaya haba tidak dijanakan oleh badan. Faham? So ini adalah apabila pengawal aturan ataupun proses regulation ini berlaku, maksudnya di sini badan ini adalah vasodilation. Okay, ini adalah vasodilation. So nampak, if the temperature rise, the blood vessel dilates and gets bigger. Alright? Sweating. When your body is hot, sweat glands are stimulated to release sweat, and the liquid sweat turns into a gas, so it will evaporate. So it gets that heat from your skin. As your skin lose heat, it will cools down. Okay, ini sweating. So this is what happen when you sweat. Bila kamu berpeluh, dia akan cooling down lah. Alright. So kamu nampak
muscle itu akan relax, hair will lie close to the skin. Okay? Alright. Ini cara dia lah. Dia akan hair close to the skin. Okay. So, any problem? So, bila dah berlaku regulation itu, suhu kamu akan turun dan menjadi normal. So, when you are when cool, okay, bila dalam keadaan sejuk. So, bila dalam keadaan sejuk, apa berlaku? Vice versa. Okay, berlawanan lah. Okay. So, kamu lihat kat sini sama juga dia punya aturan dia, kawal atur dia. Apabila kamu dalam keadaan sejuk ataupun suhu badan kamu jatuh pada below 37 degrees Celsius, it will detected by two also, melalui darah dia akan detected by central chemoreceptor. Kalau melalui kulit, melalui thermoreceptor kulit lah. Okay, kalau darah tu dia akan detected by hypothalamus. Okay, alright. By hypothalamus pula. By central thermoreceptor. Kejap, ada pertanyaan ke? Yes. Essay question. Memang essay question dia keluar ni. Okay. Ini tajuk yang kamu kena ingat lah. Essay question what happened. Okay. Alright, next. Kamu nampak kat sini when overcooling. Apabila suhu jatuh below 37 degrees Celsius. It will detected by thermoreceptor in the hypothalamus. Of course, hypothalamus will send impulse to the thermoregulatory center in hypothalamus. Dia akan hantar impuls saraf ke pusat kawalan suhu pada hypothalamus, and then dia akan hantar kepada kamu punya effector. So effector ini dia 3 jugalah. Okay. Kalau effector secara fizikal, of course kamu punya kapilari darah akan berlakunya vasoconstriction. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pemvasocerutan. Okay. Pemvasocerutan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil vasoconstriction. Apa maksud vasoconstriction? Otot licin ini, darah kamu ini, sel darah, kapilari darah kamu ini akan mengecut. So bila dia mengecut, diameter dia akan menjadi kurang. So bila diameter dia kurang darah akan mengalir dan berada jauh daripada kulit. Kenapa? Sebab dia nak kurangkan haba yang hilang ke persekitaran melalui kulit. So dia akan jauh lah daripada kulit. Kemudian yang kedua, of course, kelenjar peluh. Bila kamu dalam keadaan sejuk, kamu tidak menghasilkan peluh. Okay, so kurang peluh dirembeskan, so kurang haba disingkirkan. Dan yang ketiga, decrease sweating, shivering. Shivering ini adalah kamu punya otot rangka lah. Okay, otot rangka kamu akan mengecut dan mengendur secara berulang-ulang. Repeat. Okay, dia akan repeat occurring. Dia akan berlaku secara berulang-ulang. Menyebabkan bila shivering itu, menggigil itu, kamu akan jana haba untuk meningkatkan suhu badan. Okay. Dan yang keempat, kalau apa yang berlaku tadi kamu nampak otot regang kan? Hair tadi lies. Kalau hair tadi lies dia turun ke bawah, betul? Dia akan turun ke bawah. Yang ini dia akan naik ke atas tegak. Sebab itu bila kamu dalam keadaan sejuk, kamu punya bulu roma ini akan tegak, Kenapa? Bila tegak lebih banyak ada gambar kat sini. Okay, ini vasoconstriction. Ni. So bila dia tegak ke atas, lebih banyak air ataupun lebih banyak udara akan terperangkap. So bila lebih banyak udara terperangkap di permukaan kulit, dia akan act as insulating layer.
dia akan menjadi penebat haba. So bila dia menjadi penebat haba, lebih kurang haba akan dikeluar, yang hilang keluar. Okay, faham Kelenjar thyroid kamu akan hasilkan thyroxine, metabolisme kamu menjadi tinggi. Itu yang berlaku. Ada masalah? No sweating, shivering. Kamu akan shivering. There. Sebab itu kalau kamu nampak penguins, dia akan huddling to keep warm. Dia akan berkumpul secara beramai-ramai untuk memastikan suhu, untuk memastikan diorang sentiasa dalam keadaan panas. Okay? Alright. So ini adalah yang berlaku sekiranya kamu dalam extreme cold condition. Apabila kamu punya badan terdedah kepada temperature below than -10. So ini yang berlaku menyebabkan falling temperature, dia akan reduce blood flow. So bila reduce blood flow, ini yang akan berlaku, kita panggil frostbite. Okay, frostbite ini yang berlaku bila kamu berada di kawasan yang sejuk ataupun kamu mendaki Gunung Everest, kamu terdedah dengan frostbite. Sebab frostbite ini adalah ini adalah first degree, second degree, third degree. Kalau third degree ni dia permanent, dia akan buang teruslah. Bahagian ni dia buang lah. Kalau doktor keluarkan dia buang. So kalau second degree ni tak ada major damage, first degree tak ada masalah. Third degree dia memang dah mati, so just buang sahaja kawasan yang ada frostbite. Okay? Yang ini yang berlaku bila kamu dalam keadaan extreme condition. Dalam segi metabolic change, adrenal gland akan hasilkan adrenaline dan thyroid gland akan hasilkan thyroxina. Kenapa? Bila adrenaline dirembeskan, dia akan menukarkan glycogen yang kamu simpan dalam hati itu menjadi glukos. So badan kamu akan gunakan glukosa itu untuk menjana tenaga. Okay? Kemudian apabila thyroxine ini terhasil, thyroid gland ini menghasilkan thyroxine. Thyroxine ini akan meningkatkan metabolisme, so lebih banyak haba dijanakan. Boleh? Ada masalah? Alright, so this is what happened. So stimulus, receptor, and then detected, and hypothalamus of the brain will be stimulated and send nerve impulse to relevant body part. So ini yang berlaku lah. Okay, bila kamu dalam keadaan sejuk. Dalam keadaan panas. Okay. Dia akan dilate. Okay. Alright. So ini hair erector muscle relax. Hair erector muscle. Kena guna perkataan hair erector muscle. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil otot regang. So bila kamu nak explain dalam essay, mesti explain hair erector muscle in the skin relax. Jangan tulis hair in the skin relax. Salah. Erector muscle ini, otot regang ini akan mengendor. Okay. Kalau kamu just letak rambut mengendor, itu tak boleh diterima. Okay. Mesti tulis hair erector muscle in the skin relax. What happened to the hair follicle? Hair follicle will be flattened. Dia akan flatten. Kalau dalam keadaan sejuk, dia akan stand straighten. Okay. Hair erector muscle contract, it will become straighten. Okay. Alright. So, dia akan decrease metabolic rate, reduce heat production, and then blood temperature returns to normal level. Yang ini sebab itu ini kita panggil negative feedback mechanism. Okay. Yang ini tolong remember. Sebab dalam tajuk ini banyak dia punya regulation yang kamu kena tahu. Salah satunya adalah temperature. Very popular question, temperature. Okay. Alright, next adalah bila kamu, macam mana regulation of body temperature on a cold day. So apa yang berlaku bila kamu punya temperature, body temperature
On cold day, stimulus dia, kamu akan nampak receptor dia akan detect changes, send impulse to the hypothalamus of the brain. So what happened? The hypothalamus of the brain will stimulate and send nerve impulse to the effector. So effector dia adalah blood capillary yang pertama lah. Kapilari darah yang pertama. So apa yang berlaku adalah the arteriole will constrict. Dia akan menjauhkan diri dia daripada skin. So menyebabkan less heat will be lost. Okay, will be lost. And then next what happen, selain daripada skin itu, sweat gland dia akan less active. Okay, sweat production will be decreased. Sebab bila dia decrease, dia akan kurangkan kehilangan haba daripada badan. Okay, next, hair erector muscle will contract. Otot regang akan mengecut. Kemudian hair follicle ini akan straighten, dia akan menjadi tegak. Sebab apa dia jadi tegak? Sebab bila tegak, lapisan udara tebal akan terperangkap, menyebabkan dia bertindak sebagai penebat haba. So bila dia menjadi penebat haba, dia akan kurangkan haba hilang. And the last one, shivering. Shivering will occur bila shivering berlaku ataupun kamu menggigil, kamu akan hasilkan badan kamu punya heat. Okay, heat, haba badan akan terhasil. So menyebabkan badan kamu itu akan menjadi panaslah selepas kamu shiver. And the last one, pengawal aturan yang berlaku adalah your body will be the metabolic rate akan menjadi tinggi lah bila kamu dalam cold temperature. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan supaya haba itu boleh dijanakan oleh badan untuk keep your body warm. So your body temperature or blood temperature will return to normal level. Okay, so ini kita panggil negative feedback mechanism. So this is the conclusion. Okay, is the conclusion. Sebab itu bila orang yang hidup di kawasan sejuk, okay, bila orang hidup dalam kawasan sejuk, dia kurang ambil karbohidrat, dia lebih ambil fats. Okay, dia ambil fats. Kenapa